Tarif perdagangan yang diperkenalkan oleh Presiden Donald Trump dalam penggal keduanya pada tahun 2025 telah menandakan peningkatan ketara dalam dasar perdagangan proteksionis Amerika Syarikat. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan defisit perdagangan dan melindungi industri domestik. Tarif minimum 10% ke atas semua impor. Bermula April tahun 2025, semua impor ke Amerika dikenakan tarif minimum 10%. Tarif yang lebih tinggi, antara 11% hingga 50% atau lebih, dikenakan ke atas impor dari 57 negara tertentu, termasuk China, Kanada, dan negara Asia seperti Malaysia dan Indonesia. Untuk memahami kesan tarif dengan lebih mendalam, memang penting kita kenali dahulu latar belakang dan sejarah awalnya. Berikut adalah ringkasan pengenalan tentang permulaan tarif. Tahun 2018 Perang Tarif bermula. Presiden Amerika Donald Trump mengenakan tarif ke atas barangan dari China bernilai ratusan bilion dolar. Tujuan untuk kurangkan defisit, lindungi industri tempatan dan desak China ubah polisi perdagangan. Kesan global. Negara lain mula bimbang dengan kestabilan sistem perdagangan antara bangsa. Pelabur global jadi resah, pasaran saham tidak stabil. Negara membangun yang jadi pembekal kepada China, turut terkena tempias. Tahun 2019. Perang tarif melebar. China membalas dengan tarif ke atas produk Amerika. Amerika perluas tarif ke atas produk dari Eropa, Kanada, Meksiko, dan lain-lain, termasuk keluli dan aluminium. Kesan kepada global adalah, berlaku ketegangan perdagangan merentas benua. Negara lain mula kenakan tarif balas. Resiko perang perdagangan dunia meningkat. Industri global seperti otomotif dan teknologi terganggu. Contohnya, harga besi meningkat, kos pengeluaran naik. Tahun 2020 fase perjanjian dan pandemik. Amerika dan China tanda tangan Phase One Deal. COVID-19 melanda. Perdagangan global tergendala. Kesan global masa itu. Gangguan bekalan dari China jejaskan pengeluaran di seluruh dunia. Negara yang terlalu bergantung kepada China mula pikir semula strategi, termasuk ASEAN, Afrika dan Eropa. Tahun 2021 sehingga 2022, ketegangan teknologi dan diversifikasi global. Presiden Biden kekalkan tarif utama. Fokus Amerika beralih kepada sekatan teknologi, contohnya terhadap Huawei, TikTok, dan semikonduktor. Banyak syarikat mulai pindahkan kilang dari China ke negara lain, memberi peluang kepada Malaysia, Vietnam, India, dan Indonesia. Persaingan antara negara membangun untuk tarik pelabur semakin sengit. Negara membangun mula naik sebagai alternatif pengeluar global. Tahun-tahun 2023 sampai tahun 2024. Dunia mulai cari arah baru. Kestabilan belum pulih sepenuhnya. Negara seperti Jepun, Korea, ASEAN semakin penting dalam rantai bekalan. Kesan global. Perubahan struktur ekonomi dunia bukan lagi terlalu bergantung pada satu negara. Pertumbuhan perdagangan intra-Asia mula meningkat. Pada tahun 2025, Amerika Syarikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah melaksanakan polisi tarif yang ketat kepada global, termasuk Malaysia dan Indonesia. Tarif bukan sekadar isu dua hala Amerika dan China, ia ubah dinamika ekonomi dunia. Negara yang paham perubahan ini dan bersedia, akan muncul sebagai pemenang global baharu. Negara membangun perlu tangkas menyesuaikan diri dengan lanskap baharu. Negara yang pantas bertindak, naik taraf teknologi, akan untung besar. Negara yang lambat akan terus ketinggalan. Setelah mengenali latar belakang dan sejarah awalnya, marilah kita memahami apa kesan tarif kepada negara membangun. 1. Negara berlomba tarik pelabur. Setiap negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan India menawarkan cukai korporat rendah, insentif khas seperti tanah murah atau pengecualian duty, tenaga kerja murah, lokasi strategik dekat dengan pelabuhan. Tapi pelabur hanya akan pilih negara paling efisien dan paling stabil. 2. Siapa ada infrastruktur lebih baik dia menang. Contohnya, Vietnam mendapat banyak pelaburan karena pelabuhan modern dan perjanjian perdagangan bebas yang luas. India pula walaupun pasaran besar, sering dikritik karena infrastruktur lemah dan birokrasi lambat. 3. Negara lemah boleh tersisih. Negara yang lemah seperti bergantung kepada ekspor bahan mentah sahaja. Tidak ada dasar pelaburan mesra perniagaan. Kerap berlaku ketidakstabilan politik. Negara yang lemah akan ketinggalan.
walaupun ada potensi. 4. Persaingan lebih sengit. Apabila banyak negara cuba menggantikan peranan China, berlaku persaingan untuk menarik pelabur. Negara yang tak pantas berinovasi mungkin tertinggal. Apabila syarikat antarabangsa mula keluar dari China untuk elak tarif, negara-negara membangun berlumba-lumba tarik pelaburan tersebut. Tapi bukan semua akan berjaya. 5. Ketidaktentuan ekonomi. Walaupun ada manfaat, negara membangun juga terdedah kepada ketidaktentuan global. Pelaburan boleh ditangguh, mata wang boleh terjejas, dan pasaran menjadi tidak stabil. Ketegangan geopolitik juga menjadikan syarikat dan pelabur lebih berhati-hati. Ini boleh melambatkan pertumbuhan dan pelaburan di negara-negara membangun. 6. Gangguan rantaian bekalan. Negara membangun yang bekalkan bahan mentah atau komponen kepada China akan terjejas bila permintaan dari China menurun. Contoh, Malaysia bukan pengeluar produk akhir, seperti iPhone, laptop, dan sebagainya. Sebaliknya, kita bekalkan komponen elektronik kepada kilang di China. Malaysia yang ekspor chip elektronik ke China, mungkin terjejas bila kilang China mengurangkan output. Secara ringkasnya, tarif Amerika menyebabkan ekspor utama Malaysia dan Indonesia, seperti produk elektronik, getah, dan minyak sawit, terjejas karena kos perdagangan menjadi lebih tinggi. Namun, ia mendorong kedua-dua negara membangun ini mencari pasaran baru di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, serta memperkukuh industri tempatan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pasaran Amerika. Secara keseluruhan, walaupun tarif memberi tekanan jangka pendek, ia juga membuka peluang pembaharuan ekonomi jangka panjang.